para pimpinan, Gema Nur Iman, para alim ulama, pemimpin-pemimpin masyarakat, para habaib, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, tuan-tuan, puan-puan, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran yang melayari program kita dari pelbagai tempat pada malam ini. Yang melayari dari barat, kita doakan moga mendapat berkat. Yang melayari dari timur, kita doakan moga terus makmur. Yang melayari dari utara, kita doakan moga terus sejahtera. Yang melayari dari selatan, kita doakan keampunan dan keberkatan. InsyaAllah kita semua kurang-kurang lebih 34 orang pada malam ini dan Ana yakin makin bertambah sekejap lagi termasuk dalam kalangan hamba-hamba Allah yang dimuliakan di sisinya. Amin ya Rabbal Alamin. InsyaAllah pada malam ini kita akan membicarakan satu surah mudah-mudahan bermanfaat untuk kita tadabbur, iaitu surah Al-Ghashiyah. Surah Al-Ghashiyah. Kalau tuan-tuan, puan-puan, para pencinta ilmu dan pencinta Al-Quran masih ingat, pada pertemuan kita yang lepas, lebih kurang 2 minggu yang lepas, kita telah mengkhatamkan tadabbur satu surah, iaitu surah At-Takwir, 29 ayat dalam 3 siri kuliah online. Syukur pada Allah. Dan kita dah bagi homework ataupun tugasan dah untuk kita hafal daripada ayat-ayat daripada surah At-Takwir tersebut. Ada jamaah yang dah hafal ataupun tidak semua surah ataupun semua ayat dari surah At-Takwir. Kalau dah hafal, alhamdulillah. Kalau belum hafal, masih belum terlambat untuk kita mulakan insya-Allah. Jadi pada malam ini kita akan mengkaji dan mentadabbur, kita akan bicarakan satu surah namanya surah Al-Ghashiyah. Surah Al-Ghashiyah. Surah Al-Ghashiyah dikategorikan sebagai surah Makkiyah, iaitu surah yang turun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah, mengandungi sebanyak 26 ayat. 26 ayat malam ni. 26 ayat surah Al-Ghashiyah yang kita bicarakan pada malam ni, kita tidak bicarakan secara lengkap pada malam ini semuanya 26 ayat. Tapi kita akan jadikan surah Al-Ghashiyah ini sama macam surah sebelum ni, kita jadikan dalam bentuk 3 siri. Malam ni siri yang pertama kita akan tadabbur ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7 saja. Pada siri yang akan datang, siri yang kedua, kita tadabbur bermula ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-16. Dan siri yang seterusnya, siri yang ketiga, kita akan tadabbur pada ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-26. Untuk kita melengkapkan 3 siri, insya-Allah. Jadi saya jemput kepada para jamaah sekalian untuk kita buka Al-Quranul Karim, surah Al-Ghashiyah. Dia berada pada muka surat 592 di dalam mushaf Al-Quran. Malam ni kita ambil 7 ayat yang pertama, insya-Allah, untuk kita melihat makna dan penafsirannya. Malam ni kita ambil 7 ayat yang pertama. Dan 7 ayat yang pertama malam ni, saya akan bagi homework lah, tak best juga kalau kita dengar kuliah aja kan. Kita akan bagi homework, para jamaah semua kena hafal 7 ayat yang pertama dalam surah Al-Ghashiyah ni. Minggu depan kita akan tanya, kalau sempatlah, seorang-seorang siapa yang dah hafal 7 ayat tersebut. Yang belum hafal, kita minta dia hafal sampai ingat 7 ayat daripada surah Al-Ghashiyah. Jadi kita lihat dulu kelebihan surah Al-Ghashiyah sebelum kita masuk kepada ayat. Surah Al-Ghashiyah ni dia ada kelebihan dia. Banyak, secara ringkasnya saya sebut. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dan imam-imam hadis yang lain, ada satu hadis daripada seorang sahabat yang bernama Nu'man bin Bashir, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membaca pada rakaat yang pertama Sabbihisma rabbikal a'la, dan pada rakaat yang kedua surah Al-Ghashiyah pada 4 solat. Pada 4 solat. Kelebihan surah Al-Ghashiyah ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
selalu baca pada rakaat yang kedua pada 4 solat. 4 solat. Solat apa ni Ustaz? Yang pertama, Rasulullah selalu baca surah Al-Ghashiyah pada rakaat yang kedua pada solat Jumaat. Nah, ini catatan ataupun poin yang baik untuk kita catat dalam nota kita. Nah, sebab itu kalau kita solat di Masjidil Haram, biasanya pada rakaat yang kedua, Imam Masjidil Haram dia akan baca pada rakaat yang kedua surah Al-Ghashiyah. Surah yang pertama, rakaat yang pertama surah Al-A'la, Sabbihisma Rabbikal A'la. Manakala rakaat yang kedua, Imam akan baca surah Al-Ghashiyah, iaitu Hal Ataka Hadithul Ghashiyah. Salat yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia selalu juga baca surah Al-Ghashiyah ini pada salat Hari Raya Idul Fitri. Pada Hari Raya Idul Fitri. Dan yang ketiga, pada Hari Raya Idul Adha. Pada Hari Raya Idul Adha. Dan yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan baca surah Al-Ghashiyah pada salat Isyak. Pada salat Isyak. 4 surah ni Nabi sallallahu alaihi wasallam 4 solat ni Rasulullah akan selalu baca surah Al-Ghashiyah. Kalau boleh para jemaah tulis sikit di ruangan komen. Ada 4 surah, 4 solat yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam akan selalu baca surah Al-Ghashiyah pada 4 solat tersebut. Iaitu solat Jumaat, Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha dan solat Isyak. Sebab apa Ustaz? Jemaah tanya, Rasulullah selalu pilih untuk baca surah Al-Ghashiyah pada solat Jumaat. Kerana solat Jumaat itu merupakan perhimpunan mingguan umat Islam. Ramai orang datang, maka isi penting dari surah Al-Ghashiyah ini diperdengarkan kepada para jemaah. Yang kedua, surah Al-Ghashiyah dibacakan pada solat Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Sebab apa? Kerana ia merupakan perhimpunan tahunan umat Islam. Kalau hari Jumaat, perhimpunan mingguan. Kalau Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha, ini merupakan perhimpunan tahunan. Bila ramai yang datang, maka ada mesej penting yang perlu disampaikan. Mesej itu terkandung dalam surah Al-Ghashiyah. Faham tak? Poin yang pertama saya sampaikan ni tentang kelebihan surah Al-Ghashiyah. Ada 4 solat yang sunat kepada kita untuk kita amalkan, untuk kita selalu baca, iaitu solat Jumaat, solat Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha dan solat Isyak. Solat Isyak. Tapi kadang-kadang sunnah Rasulullah yang ni kadang-kadang tak boleh kita amalkan. Sebab apa? Sebab panjang. Ada jemaah akan komplain. Kalau kita baca contohnya dalam solat Jumaat kan. Surah Al-Ghashiyah pada rakaat kedua, 26 ayat. Nanti lepas solat jemaah akan komplain, Ustaz, kami ni kerja lepas ni. Kami ni nak hantar anak sekolah. Kami ni ada banyak urusan lagi lepas Jumaat. Menyebabkan imam kena komplain bila baca surah Al-Ghashiyah. Kadang-kadang macam tu jemaah kita ni. Dia tak tahu ada satu sunnah di situ yang selalu dia amalkan oleh Nabi, iaitu surah Al-Ghashiyah dibaca pada solat Jumaat. Ini saya cerita sikit tentang kelebihan surah Al-Ghashiyah. Setakat ni faham tak tuan-tuan, puan-puan, para jamaah, saya ceritakan tentang kelebihan surah Al-Ghashiyah ni. Kita tak masuk ayat lagi ni. Ini sebagai mukaddimah lah saya sebut tentang kelebihan surah Al-Ghashiyah. Setakat ni jelas? Alhamdulillah. Jadi dalam nota kita tu kita tulis 4 solat yang menjadi sunnah kepada kita ataupun kepada imam untuk baca di dalam solatnya surah Al-Ghashiyah ini. Solat Jumaat, Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha dan solat Isyak.
InsyaAllah kita akan masuk pada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7 dalam surah Al-Ghasyiyah. InsyaAllah dalam pukul 10 kita akan berhenti kuliah insya' kita ini insyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Maksudnya, hal maksudnya adakah? Ataka telah sampai kepada awak. Ka di situ awak iaitu Muhammad. Adakah telah sampai kepada kamu wahai Muhammad? Hadithu maksudnya berita ataupun cerita Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah ni dengan maksud hari pembalasan. Hari pembalasan kepada orang-orang yang kufur, orang-orang yang melakukan dosa maksiat kepada Allah. Iaitu dengan kata lain, Al-Ghasyiyah salah satu daripada nama hari kiamat. Ada beberapa poin penting yang boleh kita ambil daripada ayat yang pertama ni. Poin penting yang pertama, kita faham di sini, pertanyaan Allah kepada Nabi SAW bukan bermaksud Allah Ta'ala tidak tahu. Tetapi pertanyaan Allah kepada Nabi Muhammad, ia dalam bentuk untuk menarik perhatian Rasulullah dan untuk memberitahu kepada Nabi SAW. Ni pertanyaan bukan untuk tahu, untuk dapat jawapan, bukan. Tetapi pertanyaan sekadar untuk menarik perhatian. Contoh kan, saya tanya kepada para jemaah sekalian, ingat tak 2 minggu lepas surah apa yang kita tadabbur? Saya tanya pada para jemaah bukan bermaksud saya tak ingat, saya lupa, bukan. Saya ingat. Tetapi untuk menarik perhatian para jemaah. Maka para jemaah akan kata, Ustaz, pada 2 minggu lepas kita tadabbur surah At-Takwir. Jadi maknanya para jemaah ingat. Begitu juga pertanyaan Allah. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Sudahkah sampai kepada kamu wahai Muhammad cerita tentang hari pembalasan? Ini pertanyaan untuk Allah tarik perhatian Nabi supaya apa? Supaya Allah boleh ceritakan tentang hari pembalasan yang merujuk pada hari kiamat tersebut. Ini poin yang pertama pada ayat yang pertama kita sampaikan. Poin yang kedua yang penting pada ayat yang pertama ini iaitu pada kalimah Al-Ghasyiyah itu sendiri. Iaitu Al-Ghasyiyah dengan maksud meliputi. Iaitu akan meliputi semua orang-orang yang melakukan kejahatan. Pembalasannya itu akan menyeluruh kepada setiap kejahatan yang pernah dilakukan. Kalau dia buat maksiat sekecil-kecil maksiat, sekecil-kecil pembalasan itulah akan meliputi dosa maksiat yang dilakukan. Kalau dia melakukan kekufuran, sekecil-kecil kekufuran itulah akan meliputinya pada hari pembalasan tersebut. Itu bermaksud Al-Ghasyiyah. Dengan kata lain, Al-Ghasyiyah adalah nama lain bagi hari kiamat. Hari kiamat ni dia ada banyak nama. Sebab apa hari kiamat ada banyak nama? Jamaah tanya. Sebab hari kiamat ini hari yang hebat, dia tidak sama dengan hari-hari yang lain. Sebab kaedah bahasa Arab menyebut kathratul asma' tadullu ala idhamatul musamma. Semakin banyak nama sesuatu perkara itu, semakin hebatlah apa yang dinamakan. Makin seseorang tu banyak nama, banyak gelaran, menggambarkan kehebatan seseorang tersebut. Sebagai contoh kan, kita tengok orang yang hebat, dia akan banyak namanya. Profesor, Tan Sri, Datuk, Doktor, Haji, sekian-sekian namanya. Menggambarkan dia orang yang hebat. Contohnya Nabi SAW banyak namanya. Dia dipanggil Muhammad, dia dipanggil Rasul, dia panggil Khatimul Anbiya, dia panggil Sayyidul Mursalin. Sebab apa? Menggambarkan seorang yang hebat. Maka hari kiamat ada banyak nama.
Ada ketikanya hari kiamat disebut dengan Yaumuddin. Ada ketikanya hari kiamat disebut Yaumul Akhirah. Ada ketikanya hari kiamat disebut dengan Yaumul Mahsyar. Ada ketikanya hari kiamat disebut dengan Al-Ghashiyah. Al-Ghashiyah. Ada kita tengok para jamaah kami, hari kiamat tu disebut dengan namanya Al-Qiyamah. Al-Qiyamah dengan maksud semua orang akan berdiri untuk dihitung amalannya. Maka salah satu daripada nama-nama hari kiamat, salah satunya Al-Ghashiyah. Al-Ghashiyah dengan maksud meliputi. Maksudnya semua kejahatan yang pernah dilakukan oleh manusia akan diliputi dengan pembalasan di hari akhirat tersebut. Maka di sini kita fahamlah. Bila Allah berfirman, hal ataka hadithul ghashiyah. Sudah sampaikah kepada kamu berita tentang hari kiamat? Bermaksud pertanyaan Allah untuk menarik perhatian dan untuk menceritakan tentang Al-Ghashiyah, iaitu hari kiamat itu sendiri. Setakat ini jelas tuan-tuan, puan-puan, para jamaah, pada ayat yang pertama tentang hal ataka hadithul ghashiyah. Kalau jelas, kita akan lanjutkan pada ayat yang kedua insya-Allah. Alhamdulillah. Hal ataka hadithul ghashiyah. Ayat yang kedua. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Wujuhun. Banyak wajah. Itu maksud wujuhun. Kalau satu je wajah, dalam bahasa Arab disebut dengan wajhun. Wajhun. Itu singular kalau kita sebut dalam istilah orang putih. Singular. Tapi kalau plural disebut dengan wujuh. Kalau satu wajhun, kalau banyak wujuhun. Di hari akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala sebut wujuhun. Banyak wajah manusia. Bukan satu tapi banyak. Wajah manusia. Pada hari tersebut yauma idzin, iaitu pada hari akhirat, khashi'ah, tunduk terhina. Allah ceritakan di hari akhirat kelak banyak wajah-wajah manusia dia akan tunduk terhina. Tunduk ni, tunduk terhina ni dengan maksud tunduk malu. Tunduk takut orang tahu. Tunduk di sini dengan maksud tak nak orang kenal. Kalau kita tengok dalam tafsir, kenapakah Allah gambarkan pelaku dosa, pelaku maksiat, pelaku kesyirikan, pelaku kufur dan sebagainya, orang yang pernah melakukan apa-apa kejahatan, di hari akhirat di padang mahsyar kelak, wujuhun yawma idzin khashi'ah. Wajah-wajah mereka tertunduk sebabnya di situ kerana mereka malu. Kenapa mereka malu? Tak nak orang lain kenal mereka. Itu sebab dia. Dia tunduk, kalau kita tengok kan, ada dikongsikan dalam slide kita oleh admin. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Muka-muka orang-orang yang kafir. Dan di sini termasuklah orang-orang yang melakukan dosa kejahatan maksiat. Khashi'ah. Pada hari itu tunduk kerana merasa hina. Hina ni kenapa? Kerana takut orang kenal dia. Orang ni yang famous dulu. Orang ni yang hebat dulu. Orang ni yang pandai berkata-kata dulu. Orang ni banyak title dulu. Orang ni orang terkenal dahulu. Maka kenapa dia tunduk? Dia tunduk itu kerana tak nak orang kenal dia di hari akhirat di padang mahsyar kelak. Na'udzubillah min zalik. Kalau di dunia kita mengharapkan orang pandang kita, orang puji kita, orang puja kita. Na'udzubillah. Kalau orang yang hebat, dia datang ke majlis, orang akan sambut dia berbaris. Setengah jam orang tunggu dia kadang-kadang. 1 jam orang berbaris tengah panas. Kerana semata-mata nak sambut dia. Tapi ingat, kalau kamu tidak beriman kepada Allah,
Kalau kamu banyak melakukan dosa dan sebagainya, di hari akhirat kelak, pada hari Al-Ghashiyah, hari dibalas segala amalan, wujuhu yawma idin khashi'ah. Akan kita lihat banyak wajah-wajah manusia pada hari tersebut akan tertunduk merasa terhina. Na'udzubillahi min zalik. Moga kita tidak termasuk daripada kelompok tersebut. Setakat ni jelas, tuan-tuan para jamaah, dua ayat yang pertama kita ceritakan surah Al-Ghashiyah ini. Faham tak cerita dia? Kita kena dapatkan respon juga daripada jemaah. Kita tak nak asyik kita duduk kuliah seorang-seorang, akhirnya jemaah tidak faham jalan cerita tadabbur daripada surah Al-Ghashiyah ini. Alhamdulillah, setakat feedbacknya para jemaah katakan faham. Kalau tidak faham, boleh minta kita terangkan supaya kita pulang daripada kuliah insya kita ini dalam keadaan kita bawa sesuatu insya-Allah. Kita lanjutkan pada ayat yang ketiga. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idin khashi'ah. Ayat yang ketiga. Dikongsikan dalam slide kita. Amilatun nasibah. Amilah. Amil ni maksudnya orang yang bekerja, orang yang menjalankan kerja. Kalau kita sebut amal, maknanya dia melakukan sesuatu kerja, amalan. Kalau amilatun, orang yang melaksanakan kerja yang berat. Dengan kata lain, dia bersungguh-sungguh buat. Dia buat sungguh-sungguh. Di dunia ni, dia buat sungguh-sungguh. Nasibah. Tetapi yang dia dapat hanyalah penat lelah sahaja di hari akhirat. Maknanya, di dunia dia bekerja keras, di hari akhirat dia mendapat kepayahan. Apa maksud ayat ni para jamaah sekalian? Amilatun. Orang ni di dunia kerja keras. Tetapi nasibah, di hari akhirat dia dapat penat, payah, susah. Maksudnya yang pertama ia merujuk kepada orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah. Ini maksud yang pertama. Dia buat syirik kepada Allah di dunia. Dia syirik macam mana? Dia beribadah, tetapi dia beribadah bukan kerana Allah. Ataupun dia tersembah Tuhan selain dari Allah. Di dunia dia sembah Tuhan tu, Tuhan ni, bagai-bagai. Di hari akhirat, kerana dia sembah bukan Allah ataupun bukan kerana Allah, maka dia hanya mendapat nasibah. Dia hanya mendapat kepayahan di hari akhirat. Ini merujuk kepada orang yang melakukan syirik. Manakala tafsiran yang kedua pada ayat ni, amilatun nasibah, ia merujuk kepada orang yang melakukan sesuatu amalan tidak ikhlas kerana Allah. Bukan ikhlas kerana Allah. Orang yang buat sesuatu amalan bukan kerana Allah, di dunia dia berpenat lelah. Kerana nak nama, nak kemasyuran, nak dipuji, nak harta dan sebagainya. Nasibah. Di hari akhirat, dia akan tetap mendapat kepayahan. Sebab apa? Amalnya itu tidak diterima oleh Allah. Na'udzubillahi min zalik. Moga Allah tetapkan hati kita sentiasa ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya tuan-tuan, puan-puan, para jamaah sekalian, orang yang telah bekerja berat di dunia, bekerja keras di dunia, sepatutnya di hari akhirat dia senanglah. Dia ringanlah macam kita kan. Masa time muda ni kita kerja kuat-kuat. Kita kerja sungguh-sungguh. Semampu mungkin kita bekerja. Maka di hari akhir, di waktu tua kita, kita akan senanglah, betul tak? Di dunia ni kita kerja, di awal-awal umur kita kerja sungguh-sungguh. Umur 55, kita akan dapat keluarkan duit KWSP contohnya. Dapat, ada orang dapat 100,000, 200,000, 300,000, ada sampai 1 juta. Maka waktu tuanya, dia dah tenang, dia dah rehat. Faham tak? Tapi orang ni di dunia bekerja keras,
di hari akhirat dia susah lagi. Na'udzubillah min zalik. Apa sebab? Dua sebab tadi. Yang pertama, dia bukan sembah Allah, maka amal ibadatnya itu tidak diterima Allah. Yang kedua, dia melakukan amalan bukan kerana Allah, maka di hari akhirat dia tetap akan mendapat kepayahan dan kesusahan. Na'udzubillah min zalik. Moga-moga kita tidak termasuk daripada golongan amilatun nasibah. Bekerja keras di dunia, tetap berpenat lelah di hari akhirat. Ataupun berpenat di dunia, tetap mendapat kepayahan di hari akhirat. Faham tak tuan-tuan, puan-puan? Pada ayat yang ketiga ni. Ada jamaah bertanya, adakah ayat ini hanya merujuk kepada golongan kufur sahaja? Tidak semestinya. Yang pertama kita sebut tadi, ia merujuk kepada orang yang kafir. Orang kafir yang mensyirikkan Allah. Di dunia dia sembah Tuhan selain Allah, di hari akhirat dia akan mendapat kepayahan. Tetapi ayat ini juga merujuk kepada, boleh jadi dia beriman, tetapi dia melakukan sesuatu itu bukan kerana Allah. Maknanya di dunia ni berpenat lelah dia. Solat, puasa, baca Al-Quran, bagi tazkirah dan sebagainya, contoh kan. Tapi dia buat bukan kerana Allah. Dia tidak ikhlas di dalam beramal, maka dia tetap nasibah. Dia akan berpenat lelah mendapat kepayahan di hari akhirat. Na'udzubillah min zalik. Maknanya dua golongan yang dirujuk pada ayat ini. Yang pertama, orang yang kufur, dia sembah selain Allah di dunia, di hari akhirat, dia akan mendapat kepayahan. Yang kedua, dia orang beriman, tetapi melakukan sesuatu amalan bukan kerana Allah, boleh jadi riak, sombong, takabur, sum'ah dan sebagainya, nak dipuji-puja, di hari akhirat, amalnya tidak diterima, dia tetap berpenat lelah mendapat kepayahan di hari akhirat kelak. Maknanya dia merujuk kepada dua golongan. Orang kufur dan kemungkinan juga orang beriman tetapi tidak ada keikhlasan di dalam amalnya kerana Allah. Jelas tak tuan-tuan, puan-puan, tiga ayat yang pertama ni. Ayat yang ketiga faham tak? Jelas ke? Faham Ustaz, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebab kita perlu respon supaya para jemaah yang menyertai kuliah insya' kita ni, dia boleh carry on apa yang kita bincangkan insyaAllah. Jadi tiga ayat yang pertama dah kita jelaskan secara sederhana saja tafsiran kita pada malam ni. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idhin khashi'ah amilatun nasibah. Ayat yang keempat. Tasla naran hamiyah. Tasla ni dengan maksud mereka tetap menderita. Menderita oleh sebab apa? Naran dengan maksud bakaran api neraka. Jemaah tanya, panas ke api neraka? Maka dijawab Allah, hamiyah. Mereka tetap menderita kerana dibakar oleh api neraka hamiyah yang sangat panas membakar. Na'udzubillahi min zalik. Dia merujuk kepada ayat yang ketiga tadi, iaitu orang yang kufur dan orang yang melakukan sesuatu amalan bukan kerana Allah, akibatnya, musibatnya, tasla naran hamiyah. Mereka akan dibakar oleh api neraka yang sangat panas. Jemaah tanya, Ustaz, panas macam mana api neraka tu? Ada disebutkan di dalam satu hadis, saya nak berkongsikan pada malam ni, kepanasan api neraka. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW menceritakan tentang suhu panasnya api neraka. Naru bani Adam allati tuqadu juz'un min 70 juz'a min nari jahannam. Kata baginda SAW, kepanasan api neraka ni 70 kali lebih panas daripada api yang paling panas di dunia yang pernah dinyalakan oleh anak cucu Adam. Maknanya
Api apa, suhu apa yang paling panas yang pernah dijumpai oleh anak cucu Nabi Adam di dunia? Api neraka Jahannam itu 70 kali ganda lebih panas. Api apa yang paling panas setakat kajian di dunia ini? Suhu boiling water, air mendidih, itu tak panas lagi. Itu baru mencecah 100 darjah Celsius. Api yang warna biru. Yang warna biru kita tengok kan bila menyembur tu menyebabkan kadang-kadang besi boleh mencair. Itu tak panas lagi. Api yang berwarna biru tu boleh mencecah 400 darjah Celsius. Ada orang kata, Ustaz, yang paling panas lava gunung berapi lah ataupun lahar gunung berapi lah. Itu tak panas lagi. Itu boleh mencecah 700 ke 2000 darjah Celsius. Setakat ni, kajian yang dibuat, api yang paling panas namanya oxyacetylene. Oxyacetylene namanya, nama api tersebut. Api oxyacetylene ni api yang digunakan untuk mencairkan keluli. Keluli yang keras tu dileburkan dengan api oxyacetylene. Kalau kedai welder, dia gunakan api, dia terpaksa tutup dengan spek mata hitam tu untuk mencairkan besi. Api tu namanya oxyacetylene, suhunya boleh mencecah 3000 darjah Celsius. Ini api yang paling panas yang pernah dikaji pada saat ni. Maka 3000 darjah Celsius darab dengan 70, maka anggaran kasarnya kita akan dapat kepanasan suhu neraka kurang-kurang lebihlah. Allahu a'lam, secara tepatnya kita tak tahu, 210,000 darjah Celsius. Subhanallah. 210,000 darjah Celsius. Ini akal kita takkan mampu capai sepanas manakah 210,000 darjah Celsius. Tetapi di dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bicarakan kepanasan api di dunia itu hanyalah 1/70 daripada panasnya suhu api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka api itulah yang akan dimasuki oleh amilatun nasibah. Orang yang di dunia dia bekerja keras. Di dunia macam-macam dah dia buat. Dia tetap mendapat kepayahan. Kepayahan apa yang dimaksudkan Allah? Tasla naran hamiyah. Dia akan menderita dengan bakaran api neraka yang amat panas. Ini maksud ayat yang keempat. Jelas tuan-tuan para jamaah sekalian? Ada 10 minit lagi. Kita express sikit insya-Allah. Kita nak selesaikan lagi 3 ayat. Setakat ni jelas 4 ayat yang pertama. Alhamdulillah, ada jamaah bagi respon jelas. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Ayat yang kelima. Tusqa min ainin aniyah. Ahli neraka itu tusqa. Tusqa ni maksudnya mereka diberi minum. Min daripada ainin mata air aniyah yang menggelegak kepanasannya. Subhanallah, tabarakallah, masya-Allah, ini kita tak mampu bayang. Kita dengar pun kita rasa gerun dah. Sebab itu kita tengok Nabi SAW suka untuk baca surah Al-Ghashiyah ni pada hari Jumaat dan pada solat hari raya. Sebab apa? Orang ramai datang. Hari raya perhimpunan tahunan. Hari Jumaat perhimpunan mingguan umat Islam. Bila ramai datang, ada satu mesej yang penting perlu disampaikan. Mesej itu terkandung dalam surah Al-Ghashiyah. Ahli neraka diberi minum apa? Tusqa min ainin aniyah. Mereka itu diberi minum daripada air yang menggelegak kepanasannya. Tuan-tuan, puan-puan, para jamaah yang dimuliakan Allah. Ini nota penting jugalah kalau kita nak tulis. Di dalam Al-Quran, secara umumnya Allah bicarakan minuman ahli neraka ni ada 3 jenis. Ada 3 nama dia. Ini secara ringkaslah saya sebut. Ini satu topik khusus kalau kita nak kaji, menarik ni. Topik tentang ta'amun wa syarabun ahlun nar.
makanan dan minuman ahli neraka. Dia ada satu tajuk khusus. Secara umumnya, ahli neraka diberi minuman dengan 3 jenis minuman. Yang pertama, minuman tersebut namanya Al-Hamim. Al-Hamim. Nama minuman tersebut namanya Al-Hamim. Ini minuman Al-Hamim ini kita boleh rujuk di dalam surah Sad pada ayat yang ke-57 dan 58. Ini saya bagi homework tuan-tuan, puan-puan, para jemaah cari nanti. Boleh buka dalam surah Sad ayat 57 dan 58. Hadza falyadhuquhu hamimun wa ghassaq. Itu minuman yang pertama. Namanya Hamim. Hamim ni iaitu sejenis minuman yang mana berasal daripada tembaga yang dileburkan. Tembaga besi tu dileburkan menjadi cair, itulah yang akan diberi minum kepada ahli neraka. Itu yang pertama. Namanya Hamim. Disebut dalam surah Sad ayat yang ke-57. Yang kedua, minuman ahli neraka namanya Ghassaq. Ghassaq. Ini juga disebut di dalam surah Sad ayat yang ke-57. Ghassaq iaitu merupakan peluh ahli neraka. Peluh ahli neraka. Namanya Ghassaq. Dan yang ketiga, minuman ahli neraka namanya As-Sadid. Namanya As-Sadid. As-Sadid, ni homework saya bagi pada malam ni. Kita boleh rujuk dalam surah Ibrahim pada ayat yang ke-16. Allah berfirman, min waraihi jahannam wa yusqa min ma'in sadid. As-Sadid, ia merujuk kepada nanah dan darah ahli neraka. Ini juga diberi minum kepada ahli neraka kelak. Maka malam ni kita dapatlah 3 poin secara ringkas je. Nak detail, ini kita kena bincangkan dalam satu tajuk khusus. Dalam bab minuman ahli neraka ni ada 3. Yang pertama namanya Al-Hamim. Yang kedua namanya Al-Ghassaq. Ini disebut dalam surah Sad pada ayat yang ke-57. Kalau Al-Hamim, tembaga yang dididihkan. Kalau Ghassaq, itu merupakan peluh ahli neraka. Dan yang ketiga, minuman ahli neraka namanya As-Sadid. As-Sadid iaitu merupakan campuran nanah dan darah ahli neraka. Itu disebut dalam surah Ibrahim pada ayat yang ke-16. Wa yusqa min ma'in sadid. Selesai ayat yang ke-5. Jelas tuan-tuan? Ya. Okey. Yang nombor 2 Al-Ghassaq tu surah apa? Surah Sad ayat yang ke-57 juga. Sama dengan surah Sama juga. sama Okey, juga baik, dengan baik. Hamim. Kalau kita Baik, buka, alhamdulillah. okey. Allah berfirman, hadza falyadhuquhu hamimun 1 wa ghassaq. Ghassaq 2. Disebut pada surah Sad ayat yang ke-57. Maka di sini kita dapat fahamlah minuman ahli neraka ni berapa jenis semuanya? Ada 3 jenis yang disebutkan di dalam Al-Quran. Itu ayat yang ke-5. Kemudian, ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Laisa maknanya tiada. Lahum bagi ahli neraka. Ta'amun makanan. Tidak ada makanan kepada ahli neraka illa melainkan min dhari', pokok-pokok yang berduri. Subhanallah. Tadi kita bicarakan minuman ahli neraka. Yang ni kita bicarakan makanan ahli neraka. Makanan ahli neraka, kalau kita tengok di dalam Al-Quran, Allah bicarakan secara umumnya ada 3. Ini juga kena satu tajuk khusus lah kalau kita nak bincangkan. Makanan ahli neraka yang pertamanya namanya dhari'. Ada yang komen, berduri tu macam zakum ke Ustaz? Tak.
Zakum itu makanan nama yang lain. Makanan ahli neraka ni dia ada 3 disebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama namanya dhari', yang kita jumpa dalam surah Al-Ghasyiyah ni. Yang kedua namanya zakum. Zakum ini disebut dalam surah Ad-Dukhan pada ayat yang ke-43. Inna syajarataz zakum ta'amul athim. Sesungguhnya pokok daripada zakum ini merupakan makanan ahli neraka. Yang ketiga makanan ahli neraka itu namanya ghislin. Ghislin ini kita boleh rujuk antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, nama ghislin ini disebut di dalam surah Al-Haqqah pada ayat yang ke-36. Ghislin Allah berfirman, antara firman-Nya, wala ta'amun illa min ghislin. Tidak ada makanan ahli neraka melainkan ghislin. Ada 3 makanan ahli neraka kalau kita nak tulis dalam nota kita. Yang pertama namanya dhari', kita jumpa malam ni. Yang kedua namanya zakum. Yang ketiga namanya ghislin. Ini ghislin disebut di dalam surah Al-Haqqah pada ayat yang ke-36. Perinciannya ini topik yang lain yang boleh kita bincangkan. 1 jam kita boleh huraikan tentang bab makanan dan minuman ahli neraka. Ini topik yang lain lah. Tapi kita hanya mengambil secara ringkas nama-nama makanan ahli neraka tadi. Salah satunya namanya dhari'. Maka Allah sebut, laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Tiadalah makanan bagi ahli neraka itu melainkan makanannya salah satu adalah dhari'. Ayat yang ke-7 kita tengok. Apa ciri dhari' ni? Ciri dhari' ayat yang ke-7, la yusminu wa la yughni min ju'. La yusmin. Dhari' ni jenisnya macam mana ciri dia? La yusminu, dia tidak akan mengenyangkan ahli neraka. Wa la yughni min ju', dan sedikit pun tidak menghilangkan lapar. Subhanallah. Kita dengar tu rasa pelik. Macam mana makanan yang tidak mengenyangkan dan tidak hilangkan lapar. Makanan apa benda macam tu? Sebab dhari' ini cirinya disebutkan di dalam tafsir Al-Munir. Dhari' ni makanan jenis duri kering yang rasanya pahit, beracun, bila dimakan tu rasa sakit. Itu jenis ciri dhari'. Sebab itu Allah sebut, la yusminu wa la yughni min ju'. Dhari' merupakan duri yang kering, pahit rasanya, beracun dan sakit bila makan. Kita dengar pun rasa seru. Kita dengar tu rasa, takut, ngeri kita dengar tu. Sampai tahap tu diberikan hukuman kepada ahli neraka tersebut. Maka pada malam ni 7 ayat yang pertama kita menceritakan tentang neraka dan ciri-ciri makanan dan minuman ahli neraka. InsyaAllah tuan-tuan para jemaah sekalian, kita dah pukul 10, 5 minit dah pada malam ni. Pertemuan kita akan datang siri yang kedua, surah Al-Ghasyiyah. Kita akan masuk pada ayat yang ke-8. Ciri ataupun ayat yang ke-8 nanti lebih menarik perbincangannya. Tentang apa? Tentang keadaan dan sifat-sifat ciri ahli syurga. Sebab itu pada ayat ke-8 kita akan tengok nanti, wujuhun yawma idzin na'imah. Wajah ahli syurga ni berseri-seri. Dan diceritakan ciri-ciri yang akan didapati kepada ahli syurga. InsyaAllah ini kita bincangkan pada siri akan datang tentang ciri-ciri ahli syurga yang diceritakan dalam surah Al-Ghasyiyah ini. Moga-moga apa yang kita bincangkan 7 ayat yang pertama dalam surah Al-Ghasyiyah kita jadikan sebagai pengajaran dan iktibar dalam kehidupan kita agar kita sentiasa menjaga keikhlasan kita kepada Allah
Dan homework yang saya bagi macam biasa kepada para jemaah sekalian, ada 71 orang malam ni, saya mohon kita semua berusahalah untuk kita hafal 7 ayat yang pertama pada surah Al-Ghasyiyah ni. Boleh insya-Allah. Jadi anda rasa sekali itu sajalah kuliah insya kita pada malam ni, mengambil masa kurang-kurang lebih 50 minit pertemuan kita. Kesempatan lain kita akan teruskan tadabbur daripada surah Al-Ghasyiyah sehinggalah kita berjaya khatam dan selesaikan daripada surah ini insya-Allah. Wallahu alam, saya serahkan majlis kembali kepada puan moderator majlis insya-Allah. Alhamdulillah, barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsira Ustaz. Masya-Allah, tafsir surah ini menyebutkan tentang dua golongan, juga memberitahu akibat buruk kepada mereka yang mendustakan hari pembalasan. Masya-Allah, golongan ini akan dimasukkan ke dalam api neraka, wa iyyazubillahi min zalik. Jadi mudah-mudahan bermanfaat kepada kita, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita semua. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, terima kasih kepada sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita setiap hari. Izinkan saya buat sedikit bahan kuliah esok Ustaz. Pada pukul 6.45 pagi, kuliah subuh bersama Al-Fadil Ustaz Zaidi bin Edward dengan bacaan surah Al-Kahfi, Yasin.